Sana tadi ada juga 2 ekor ikan dapat. Tapi banyak nyamuk lah masalahnya. Lagipun kan, aku duduk sana seram weh. Duduk seorang diri macam tu, senyap macam tu kan. Lain macam lah rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah yang bertajuk Memancing. Ramai yang minat mancing kan? Jadi inilah kisahnya untuk anda semua. Baiklah, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baik, kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, petang tu saya dengan Aiman masih menunggu kelibat Toha. Toha pun kawan saya jugalah, yang pergi membeli minuman dan makanan ringan lah. Sambil-sambil masih menunggu, saya dengan Aiman ni lancarlah bercerita sehinggalah terpaut pada cerita memancing ni. Maklumlah, saya dengan Aiman ni memang hobi yang sama, iaitu hobi memancing. Okey, Aiman pun berceritalah yang sebelum ini dia ada memancing dekat satu jeti ni, dan pendapatan ataupun tangkapan dia pada hari itu memang okey, boleh kata lumayan jugalah, boleh tahan lah, dan dia pun nak ke sana lagi. Jadi Aiman pun mengajak saya untuk memancing ke sana. Kalau saya nak lah, kata dia. Jadi bila dah dengar kisah daripada si Aiman apa semua ni, macam best je, macam baik je kan. Jadinya saya pun tertarik lah dengan cerita-cerita Aiman mengenai tempat tu. Apa lagi, saya pun giakan je lah untuk sama-sama pergi ke port memancing si Aiman ni. Jadi saya sempat bertanyakan pada si Aiman ni untuk mengajak Toha sekali untuk ikut bersama. Kalaupun itu pun kalau si Toha ni nak. Jadinya saya dengan Aiman ni pun bersetujulah untuk memancing dekat jeti yang Aiman maksudkan ni. Selang beberapa minit lah, Toha pun datang dengan wajah yang gembiranya tu, membawakan minuman tin dan beberapa makanan ringan ni. Jadinya saya dengan Aiman ni teruslah tanya pada si Toha ni sekiranya kalau dia nak ikut pergi memancing. Jadi waktu tu Toha yang masih lagi menuangkan air minuman tin tu dekat mulut dia ni sambil minum-minum lah kan, sempatlah mengiyakan dengan menganggukkan kepala dia waktu tu. Dan selesai minum-minum apa semua, Toha teruslah bertanya, bila kita nak pergi ni? Bila kita nak gerak? Dia orang jawab, kalau kita gerak malam ni pun best juga ni kan. Sebab malam ni aku free, kata si Toha ni kepada kita orang lah. Jadinya saya dengan Aiman ni pun bersetujulah dengan cadangan si Toha tu. Sebab nanti malam memang tak tahu nak buat apa pun, tak ada plan apa-apa. Sebab itulah teruslah kami pun setuju je lah. Jadi kami bertiga pun teruslah bergerak membeli keperluan dan bekalan makanan ringan dan minuman untuk dibawa semasa pergi memancing malam tu. Dan selesai membeli semua barang-barang yang diperlukan lah, Aiman pun beritahu kepada saya dan Toha ni untuk menunggu dia dekat pondok kampung tu. Dekat kampung kami ni ada satu pondok lah, memang tempat pot lepak kita orang selalu kat situ. Memanglah kat situ lah melalak main gitar, kat situ lah orang kata nak sampaikan berita-berita sedih, berita-berita baik. Kat situ lah tempat pot kita orang. Jadi nanti dia akan ambil kami ni menggunakan kenderaan lah untuk pergi bersama-sama malam ni. Jadinya setelah selesai semua, kita orang dah siap-siap apa semua, kami pun balik rumah masing-masing. Jadinya malam pun tiba.
Saya yang memang betul-betul teruja excited ya amat dengan aktiviti mancing malam ni, memang sudah bersiap daripada awal dah dengan barang-barang yang diperlukan apa semua. Saya pun call lah si Aiman dan si Toha ni, bertanyakan keberadaan mereka. Maksudnya diorang dekat mana ni kan sekarang. Aiman dalam 10 minit lagi akan tibalah dekat pondok tersebut. Manakala Toha pula kata dia, malam ni ada masalah sikit kata dia. Dia akan terus pergi ke tempat, orang kata pot memancing kita orang tu lah. Dan Toha akan WhatsApp Aiman ni untuk minta location tempat memancing tersebut. Jadinya saya pun tanpa membuang masa lagi, teruslah bergegas ke pondok ni untuk menunggu si Aiman ni. Jadinya dalam beberapa minit lah macam tu, Aiman pun sampai. Dan terus tanya, mana Toha kan? Takkan tak sampai lagi kan? Dan saya pun jawablah, Toha kata dia ada hal sikit, nanti dia follow je, dia ada kerja sikit nak settlekan dulu. Tapi kan dia suruh kau send location lah kat mana tempat pot kita nak mancing tu nanti. Jadinya okey lah. Jom kita gerak dululah. Sampai sahaja di tempat yang kami nak tuju ni, jam pun telah menunjukkan pukul 9 malam lah ketika itu kan. Jadinya saya pun dan melihat sekeliling tempat yang begitu agak creepy lah dan agak sunyi tau. Namun jeti tempat memancing memang sempoi, memang terbaik, memang nampak memang pot ni memang boleh menghasilkan banyak-banyak ikan yang besar-besar lah. Jadinya saya pun teruslah suruh si Aiman ni untuk sendkan location pada si Toha ni. Jadinya Aiman okey lupa pula. Dia pun terus send location pada si Toha. Dan Aiman ni teruslah call si Toha tu sekali dan beritahulah, kalau kau nak pergi sini nanti Toha, call tau, beritahu kat kita orang. Jadinya tanpa membuang masa lah, kami pun teruslah memulakan pemancingan kami ni dengan diiringi siulan mulut. Yalah, hati tengah gembira kan. Manakala Aiman pula ni masih menyiap-nyiapkan apa yang diperlukan sambil menghisap sebatang rokok lah. Alhamdulillah macam tu. Dalam 10 minit macam tu, ada jugalah tangkapan kita orang ni walaupun tak banyak. So dalam kesunyian malam tu lah, angin bertiup dengan manja je, menambahkan lagi kekeripian, keseraman pada malam tu. Jadi waktu ni saya yang masih fokus lagi dengan memancing, tengok Aiman pun sama juga. Tidak lagi memikirkan lah sama ada Toha ni nak datang ke tak datang ke. Itu lantak kalau Toha, sebab kita orang tengah sibuk mancing ni kan waktu ni. Dan tidak begitu lama lah macam tu, Aiman sempat beritahu saya lah. Jadinya dia kata dia nak pergi buang air kecil dan nak pindah tempat mancing ke tepi depan, satu lagi jeti kata dia. Dan beberapa minit berlalu lah, tiba-tiba Toha ni sampai tau, dengan berbekalkan satu batang joran. Saya apa lagi, teruslah menyapa Toha ni dengan senyuman dan bertanyakan, kenapa lambat Toha? Kau ni kan, kita orang dah start mancing dah ni, banyak juga ikan ni. Jadinya Toha pun katalah, aku ada banyak juga kerja lah, nak kena settle dulu kat rumah. Jadinya Toha ni pun tersenyum lah. Dan saya pada masa tu memang agak banyak jugalah bercakap dengan Toha ni. Namun seakan apa yang saya cakap dengan Toha ni macam Toha ni buat ambil pot tak pot je tau waktu tu. Sepatah saya tanya, sepatah lah dia jawab tau. Mula-mula tadi je dia macam ada bercakap sikit. Lama-lama, makin lama, makin senyap. Makin lama, makin senyap dia Toha ni. Toha ni teruslah berlalu nak memancing ke tempat lain katanya. Tapi tempat yang Toha tuju tu saya tengok, gelap betul tempat tu kan. Jadi saya pun dalam hati je cakap, tapi kat mulut tak bunyi pun kan. Jadi saya pun biarkan je lah, dia nak pergi mancing kat mana pun kan. Yalah, masing-masing dah besar kan. Agak lama jugalah memancing, dalam 20 minit lah macam tu kan. Si Aiman ni pun kembali lah, macam mana ikan? Dapat banyak tak? Jadi saya pun jawab lah pertanyaan si Aiman ni. Boleh lah, adalah juga ni beberapa ekor ikan kata saya lah. Jadi sana tadi ada juga 2 ekor ikan dapat, tapi banyak nyamuk lah masalahnya. Lagipun kan, aku duduk sana seram ni. Duduk seorang diri macam tu, senyap macam tu kan, lain macam lah rasa. Itulah kau. Masalahnya kau pun pergi jauh-jauh. Tadi Toha dah sampai tau, tapi tak tahulah dia tadi dia pergi kat sebelah sana kata dia. Tapi aku tengok tempat yang Toha pergi tu, boleh tahan gelap juga. Cuma tengok sana tu, gelap kan. Itulah dia kat sana kata dia. Saya pun menunjukkan jari lah, menunjuk ke arah tempat Toha tu memancing. Si Aiman ni kata tau, iya ke? Lambat juga dia sampai. Jap lah aku call dia kan.
Kenapa call ayat Toha ni? Sebabnya nak suruh Toha ni datang kat sini lah. Kita orang nak kumpul satu tempat mancing kat situ. Dia lah agaknya kan. Jadinya Aiman pun teruslah telefon si Toha ni. Supaya taklah orang kata pergi mancing dekat tempat gelap-gelap macam tu. Jadinya apa yang mengejutkan kami berdua waktu tu, yang dalam telefon ni Toha jawab, Toha kata dia tak dapat datang tau pada malam tu. Dia masih lagi ada dekat rumah dan ada masalah yang masih belum diselesaikan lagi. Dan Toha beritahu kami, kata dia, korang balik sekarang lah weh. Balik sekarang. Kata si Toha tu. Jadi saya yang ketika tu mendengar penjelasan daripada si Aiman ni, terus rasa, bulu roma ni terus naik sampai ke tengkuk tau. Jadi tanpa memikir panjang lah, saya terus kemankan apa semua barang yang ada dekat situ untuk nak kami bawa balik ni. Aiman pun tak tahu dah nak cakap apa waktu tu. Sampailah kami dekat kereta. Jadi Aiman terus bertanya dengan saya ni, betul ke kau nampak Toha dekat tempat tadi tu? Saya pun teruslah ceritakan semua ni dekat si Aiman ni. Dan Aiman pula cerita dekat saya yang dia tak nampak saya dekat JT tadi tau. Sebenarnya Aiman ni ada 2 kali datang ke tempat saya memancing dekat JT tu untuk nak tengok saya. Yelah, nak tengok saya sama ada saya ni masih ada kat sana ataupun dah tukar tempat. Tapi apa yang saya ceritakan dengan Aiman ni, yang saya ni tak pernah berganjak ataupun tukar pot memancing daripada tempat asal tadi tu, membuatkan Aiman ni dah meremang dah. Masing-masing dah seram sejuk dah waktu tu kan. Jadinya sampai saja dekat rumah lah, saya pun cakap dengan Aiman, Man, kau hati-hati tau balik ni Kang. Balik rumah basuh kaki, basuh muka, ambil air wuduk dulu apa semua kan. Solat dulu. Walaupun rumah Aiman ni sebenarnya tidaklah berapa jauh daripada rumah saya. Jadi saya pun teruslah sampai rumah tu, mandi-mandi, bersih-bersihkan badan dan solat Isyak. Dan malam tu memang saya terus hidupkan beberapa surah lah dekat telefon ni sebagai peneman. Orang kata biar hati tu sedap sikit lah, tak adalah rasa mengemang-gemang sangat kan. Dan Alhamdulillah lah, gangguan sebelumnya tidaklah berlanjutan. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Semoga anda terhibur dengan kisah yang ini kan. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya macam-macam pengalaman berkenaan dengan orang yang selalu memancing ni kan. Banyak lagi yang KSM ada dengar. Dan antaranya ini kita sambung dengan kisah yang seterusnya. Okey, kisah yang seterusnya. Memancing di Segari Power Plant, kata dia. Okey, kita terus dengan kisah dia. Segari Power Plant ni kat mana? Saya pun tak pastilah. Kita teruskan je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Okey, ceritanya berlaku pada November 2018 lah. Seperti sebelum-sebelumnya, saya ni akan memancing bersama Bir dengan Mat, kata dia. Memang orang kata partner memancing dia lah ni kan. Tapi kali ni saya hanya bersama dengan Bir je. Kerana Ahmad ni tidak dapat nak menyertai kami lah. Dan sesampainya kami dekat Segari ni, kami singgah di beberapa kedai runcit dan pasar raya untuk membeli peralatan dan umpan secukupnya. Sesudah orang kata segalanya semua dah settle, semua dah cukup apa semua, kami pun bertolaklah ke pot memancing di belakang Segari Power Plant sekitar pukul 6.30 petang macam tu. Jadinya kami start memancing lah, ataupun kami mula memancing lebih kurang dalam pukul 7.30 petang macam tu. Dan bila dah siap set up joran tempat kita orang nak memancing ni dengan tempat solat, begitu asyik lah kita orang ni memancing pada kali tu. Kami ni langsung tak sedar tau, waktu tu keadaan pun dah mula gelap tau. Dah beratus nyamuk menyerang tubuh badan kami tau waktu tu. So dalam kegelapan malam ni lah, saya ternampak daripada ujung mata saya ni ada sebuah objek dekat atas air tau waktu tu. Keadaan objek tersebut lemah gemalai je rupa dia, macam ditiup angin dekat atas air tu tau. Sekentak tu lah telinga saya ni berdesip, seolah-olah ada yang menghembuskan angin ke dalam telinga saya waktu tu. Dan bunyi ombak dengan unggas dekat belakang ni tiba-tiba senyap je. Tak ada bunyi ombak, tak ada bunyi unggas, langsung lah Dan seolah-olah masing-masing ni terpegun tau, dan tergamam akan kehadiran objek tersebut lah. Dan setelah itu saya kembali melihat ke dalam air.
objek tu masih lagi ada dekat situ lagi. Jadinya bila saya amati, tengok betul-betul apa benda lah pendatang tu agaknya kan. Dan apa yang berada dekat atas air waktu tu adalah sekujur tubuh manusia tau, yang seakan diikat sehingga mengikut macam tu dan berkain putih dan diikat dengan tali kuning tu. Ya Allah, bau dia macam bau bangkai lah agaknya macam tu kan. Tadinya saya ni tanpa segan silu waktu tu teruslah terjerit-jerit saya ni memanggilkan sibir ni yang berada dekat hujung sana waktu tu. Jadi sedang melayan serangan ikan ni, si Bir ni agak terkejut jugalah dengan suara saya yang nampak macam cemas sangat je kan. Jadi Bir ni datanglah selepas 2 minit saya manggil-manggil dia ni kan, barulah dia nak datang. Jadinya saya ceritakanlah segalanya pada si Bir ni. Dan bila saya tunjukkan objek tu telah pun hilang daripada pandangan mata. Dan Bir ni seolah-olah tak percaya tau apa yang saya katakan ni, dan mengatakan, alah tu kau punya perasaan je lah kot kan, tak ada apa-apa lah. Jadinya waktu ni saya macam dah macam terpinga-pinga lah, apa benda sebenarnya yang terjadi. Jadi saya ambil lebih kurang dalam 5 minit jugalah untuk nak tenangkan diri, relaxkan dulu kan, sebelum saya sambung balik memancing tau. Jadinya dalam setengah jam saya memancing, gangguan datang lagi tau. Kali ini dia menampakkan diri dekat bawah cahaya lampu dekat tepi pokok tu. Macam mana boleh ada cahaya lampu? Itu yang jadi masalah dia kan. Pokok tersebut ni berada betul-betul di tepi pagar segari power plant tu tau. Jadi apa yang saya nampak? Okey, saya nampak 2 lembaga putih tau, seakan pocong berdiri dekat tepi pokok tersebut. Unggas dan serangga yang galak berbunyi sebentar tadi seakan-akan sekarang ni dah sunyi je, dah tak ada bunyi langsung. So dalam masa yang sama lah, hanya pokok tersebut je yang bergoyang-goyang ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan kan. Manakala pokok-pokok yang lain ni tak bergerak, tak menguat langsung pun. Jadi manalah mungkin benda ni disebabkan angin. Kalau angin dah tentu semua pokok sekali sama-sama bergoyang kan. Entah daripada mana waktu tu datang keberanian pada saya ni. Saya terus ambil torchlight, tersulung dekat makhluk-makhluk tersebut. Dan kali ni saya dah macam cuak sikit tau. Bukan sekadar 2 pocong yang ada dekat tempat tersebut tau, akak langsui pun ada bertinggi dekat atas pokok tersebut tau. Dan jelas kelihatan mata dia ni merah menjegil ke arah saya waktu tu, seakan-akan tidak suka kehadiran kami dekat situ lah. Jadinya nak dijadikan cerita sekali lagi. Dan waktu ni si Bim ni jauh tau daripada saya. Dan kali ni saya hanya diamkan diri je, tak nak dilabelkan sebagai penakut konon-kononnya, yang cuba nak mereka-reka cerita macam si Bir kata tadi je lah. So dalam keadaan saya ni menyuluh ke arah pokok-pokok tersebut ni lah, bau hanya Masya Allah, seperti bau telur busuk tu menerjah ke dalam lubang hidung saya waktu tu. Astaghfirullahalazim, macam nak termuntah saya dibuatnya kan. Dan sejurus selepas itu jugalah saya merasakan ada suara macam dari kegelapan dekat semak dekat hujung sebelah kanan saya tau. Waktu ni bila dah dengar macam tu, bulu roma saya terus menegak waktu tu. Dalam 2-3 minit jugalah suara tu mengacam-ngacam macam tu kan, seperti hendak menakutkan saya tau. Jadinya saya tanpa berfikir panjang waktu tu terus kemas peralatan memancing saya ni, angkat semua sekali dan parking berdekatan dengan si Bir ni, dan berlakon seolah-olah macam tak ada apa-apa terjadi tau. Dan terdetiklah dalam hati saya ni nak mengajak Bir ni balik ataupun berganjak daripada situ. Namun tak dapat, tak terkeluar daripada mulut tu kan. Disebabkan waktu tu tengok Bir ni macam ganjak je memancing kan. Jadinya sehingga waktu tu tengok Bir ni memang dia leka habis lah, dia memang tak perasan langsung. Tapi kejadian tu membuatkan saya tidak lagi memancing jauh daripada Bir. Dan lebih kurang dalam pukul 10 malam lah macam tu, saya merasa yang betul-betul mengantuk dan rasa macam mual pun ada, macam pening-pening gitu kan. Jadi saya pun letak joran pancing saya ni tanpa letakkan umpan tu, tak pasang umpan, saya letak je. Jadinya dan mulalah saya baring dekat atas tikar tau, betul-betul dekat sebelah tempat Bir ni memancing.
Jadi saya ingatkan bila saya dah tidur ni, gangguan tu akan berakhir. Ternyata sekali jangkaan saya waktu tu meleset tau. Semasa saya ni sedang sedap-sedap tidur lah, berbumbungkan keindahan langit dengan bintang-bintang yang malam tu, entiti pakcik berkopiah ni pakai kain pelikat dan berbaju pagoda putih ni datang ke dalam mimpi saya dan menghalau kami balik. "Hampa pergi balik lah, ni bukan tempat hampa. Tok Nenek nak buat majlis," kata dia, lebih kurang macam tu lah dalam mimpi saya. Dan serentak itu jugalah saya ni terjaga tau. Terus saya pun mendapatkan Bir ni dan ajak dia, jom Bir, kita kemas lah, kita balik lah. Jadinya apa yang saya perasan, ada perubahan tau dekat Bir. Dan dia waktu ni, si Bir ni dah tidak lagi macam aktif memancing tau, seperti sebelum saya tidur tadi. Mata je ni macam melilau tau, dia pandang ke kiri ke kanan kan, tak tahulah apa yang dipandangnya. Jadinya Bir ni bila saya dah cakap macam tu, dia pun terus setujulah untuk berhenti memancing dan keluar daripada tempat tu. Dan setelah kami ni berada di dalam kereta ni hendak keluar ke jalan besar lah, Bir pun membuka cerita semasa saya tengah tidur tadi. Sebenarnya apa yang jadi? Bir kata dia dengar tau, macam ada suara menyanyi-nyanyi dekat telinga dia tau. Sambil mengembuskan angin sampai telinga si Bir ni berdengung tau. Dan pokok tadi ni seolah-olah digoyangkan oleh makhluk yang sangat besar tau. Dan bukan sebab angin tau. Kalau angin, mesti pokok yang lain ni turut sama bergoyang juga kan. Jadi tapi pokok ni satu je yang bergoyang. Dan Bir ni juga mengatakan yang dia rasa memang dah meremang habis dah masa tu. Dan nasib baiklah dia tak tinggalkan saya seorang waktu tu. Kalau tak, kalau ikutkan hati dia, dia dah lari je kata dia. Jadinya lepas kami dah keluar dari kawasan tu, kami singgahlah di rumah kawan kami untuk solat isyak dan tidur dulu dekat rumah kawan tu sehinggalah ke subuh. Dan itulah pengalaman kisah seram kami sewaktu kami memancing di Segari Power Plant. Dan ini pula adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Semoga anda terhibur. Mana yang kaki pancing tu? Jomlah kumpul-kumpul kat sini. Kita dengar kisah pasal memancing kan? Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga. Baiklah, kita terus dengan kisah yang ketiga ya. Okey, kisah yang ketiga ni, dia kata yang ini pasal memancing jugalah Okey, pasal memancing. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, saya ni tak ada skill memancing, tapi lebih kepada menyibuk je. Sebab daripada saya mereput kat rumah, lebih baiklah saya ikut hantu-hantu ni. Hantu apa? Hantu memancing ni lah kan. Jadinya hantu-hantu memancing ni sepupu saya lah Nama dia Tam, adik saya Awi dan kawan baik saya Ayub kata dia. Anak buah saya pula yang kaki pancing, si Idi, Ngah dengan Syahrukh Khan. Nama manja dia lekat sampai sekarang kata dia. Nama Syahrukh Khan mesti handsome orang ni. Baiklah, mesti akan melengkapkan forum memancing kami ni. Balik-balik muka diorang lah kalau hal-hal memancing ni. Jadinya saya anggaplah diorang ni memang orang kata orang yang berpengalaman, orang yang legend, orang yang otai lah. Sebab skill diorang ni memanglah tip-top condition metallic color. Dan Alhamdulillah, kalau pergi mancing mestilah dapat hasil. Kalau pergi mancing dengan diorang ni lah maksud dia. Okey lah, kalau saya ni seorang ni, orang kata duduk tercongok sampai kebas bontot seharian pun belum tentu lagi dapat hasil. Jadinya tempat yang kami pergi ni kira boleh kata keras lah sebab ada kejadian yang menimpa yang mengorbankan nyawa. Boleh tahan diorang ni berani itulah. Jadinya sampai masuk dalam suat khabar kot. Dekat situ ada satu camp, betul-betul dekat tepi laut kata dia. Di depannya pula ada bukit dan ada pengawal keselamatan tau. Hari tu salah seorang pengawal keselamatan camp tu, Cik Kop pun turut ikut sekali tau.
Jadinya kami sampai dekat situ lebih kurang pukul 10 malam lah. Lepas bungkus-bungkus, orang kata tapau roti canai. Jadinya kami pergi situ, malam lah pot kat situ kan. Jadinya sebab kalau pergi malam, kata dia tak panas. Dan Awi cakap lah, kalau tak salah lah kata dia, ni sekarang ni musim ikan kerapu batu tau masa tu. Jadi Tam dengan Cik Kop ni memang manusia yang saya kenal ni, antara yang paling manusia yang paling berani lah saya kenal kan. Jadi bila dengan dia orang ni rasa selamat dah Jadinya bila dah kata nak pergi memancing ni kami kena melepasi beberapa chalet tinggal tau. Yang dekat belakangnya tu hutan. Dan sepanjang jurang menurun ke bawah tu adalah laluan tikus untuk turun tu. Dan ada sepohon buluh yang rendang je. Dan pokok nangka yang besar tau. Lain-lain pokok ni yang tumbuh rapat-rapat dengan semak samun tu lah. Tapi agak senang lah nak lalu kerana jalan tikus tu jelas berlorong hasil usaha daripada kaki-kaki pancing yang selalu pergi pot tu lah. Jadinya pohon-pohon buluh dan nangka ni hanya beberapa meter je daripada batu yang disusun oleh kaki-kaki pancing menjadi sempadan antara hutan dan kawasan kaki pancing meletakkan barangnya. Jadinya sampai sajalah tempat biasa ataupun pot kami tu, Ayub pun mulalah buat unggun api untuk mengelakkan nyamuk dan agas ni daripada bermahal raja lela lah. Kerana kayu ni tak berapa nak cukup, si Ayub pun menghilangkan diri sekejap, mengutip kayu dengan ranting ni untuk tambah biar api tu lebih marak, lebih tahan lama lah. Jadinya saya nampak lah dia ni melepasi pokok buluh kat situ dan jelaslah nampak suluhan torchlight dia ni dalam hutan waktu tu. Jadi saya pun ditugaskan untuk menjaga unggun api supaya tak terpadam. Manakala yang lain-lain pula dah turun dah, masing-masing dah ambil pot masing-masing kerana sudah dah biasa dah kat situ. Dan saya pula tak rasa takut lah kerana waktu ni saya boleh dengar lagi suara si Awi ni yang tak jauh daripada situ bersembang-sembang dengan Syahruhan ni sambil-sambil merokok dia orang tu kan. Tak berapa lama kemudian lah si Ayub ni turun dengan tergesa-gesa tau, membawa ranting kering. Dan mulut dia ni waktu ni mengomel-ngomel tau, sambil mematah-matahkan ranting tu. Dia cakap yang dia ada benda nak beritahu saya, tapi tergendala kerana tiba-tiba je Cik Kop ni sampai sambil tersengih-sengih dia membawa bungkusan makanan dah. Dan perkara yang kononnya si Ayub ni nak sampaikan pada saya ni tak sempat lah ditanya. Sebaliknya kami tanya kenapa dia lambat. Selamba je dia jawab, ada hal lah dengan orang rumah. Dan Cik Kop ni mulalah cari pot, cari tempat dan membuka makanan yang dia bawanya. Kebulok kata dia kan. Dan secara spontan lah sambil menyuapkan roti canai ke mulut dia lah waktu tu. Dan Cik Kop berpesan pada kami kat situ supaya jangan takut kalau dengar bunyi-bunyi yang pelik atau nampak sesuatu yang akan buat kami takut. Semasa berpesan tu, Cik Kop ni langsung tak pandang pada kami pun. Dia hanya leka dengan makan roti canai dia tu. Jadinya bila sudah dipesan macam tu, dalam hati saya ni tak tahulah tak mana datangnya, tiba-tiba timbullah rasa takut tau. Waktu ni saya hanya tersenyum kelat je, cuba memujuk hati yang dah mula kecut, dah mula takut waktu tu. Mestilah ada sebab kenapa Cik Kop kata macam tu kan. Dan selesai makanlah, Cik Kop merokok sambil memandang ke arah adik dan anak-anak buah saya waktu tu. Seakan-akan Cik Kop ni mengira cukup ataupun tidaklah hantar kami-kami ni semua kerana gelap waktu tu dan tak nampak mana dia orang duduk. Jadinya Cik Kop ni memanggillah nama masing-masing dan memang ada sahutan. Tapi bila nama Tam dipanggil, kami dengar sahutan tau. Tapi bukan daripada arah laut. Tapi bunyi sahutan tu bergema tau dekat belakang pokok nangka yang rendang tu. Memang macam suara Tam sebenarnya. Tapi kami tahu yang itu bukan Tam. Sebab Tam ni dah awal-awal turun tau, kerana dah tak sabar lagi dah nak menaikkan ikan. Dan waktu ni hati saya dah rasa kecut, dah mula takut dah. Si Ayub ni pun jelas ketakutan dan berdiri dekat dia dengan saya waktu tu. Dan sekali lagi Cik Kop menyeru nama Tam. Oi, oi. Itu je jawapan yang kami terima tau, yang berbunyi di belakang pokok nangka tu tau. Masih lagi suara si Tam ni. Hang buat apa tu ataupun Cik Kop tanyalah. Tak apalah, aku pergi kat hang. Lama dah tak melawat tau. Kata Cik Kop ni. Jadinya Cik Kop ni suruh kami duduk dekat unggun api tu je dan pesan pada kami supaya jangan sampai unggun api tu terpadam tau. Dan Cik Kop ni minta saya pinjam torchlight tadi. Dan baru saja beberapa langkah Pak Kop ni berjalan, tiba-tiba pokok nangka rendang tu bergoncang
dengan kuat tau. Macam ada tangan raksasa yang menggoncang macam tu. Berdesirlah daun-daun tu berlaga kan. Jadinya saya nampak pokok nangka yang besar tu bergegar-gegar tau. Melompat saya waktu tu kerana terkejut. Jadi dan Ayub pula dah berlari dah nak turun ke laut waktu tu. Dan pokok nangka ni terus bergoncang dengan kuat waktu tu. Dan selama Cik Kop ni menghampiri sempadan hutan tu, dan sampai saja Cik Kop ni depan betul-betul pokok nangka tu, goncangan tadi tu berhenti sendiri tau. Dan Cik Kop ni hilang dalam gelap, masuk ke dalam hutan waktu tu. Dan torchlight ni yang tadi dia minta pinjam tu pun tak dinyalakan tau. Dan saya pun apa lagi waktu tu dah tak tunggu dah, terus ikut si Ayub ni. Tapi si Ayub ni suruh saya jaga unggun api tu kan. Mana saya nak tunggunya, tak ada maknanya. Saya pun terus belah je kan. Jadinya si Ayub ni berhenti dekat tebing tau, dan melaung-laung memanggilkan nama si Awi ni. Muncul Awi ni yang nampak waktu tu macam hairan lah, kenapalah dipanggil dia ni, sedangkan dia tengah asyik melayan-layan orang kata apa tu, joran dia tu kan. Muncul pula Tam daripada arah laut bertanya, kenapa? Sah, bukan Tam lah yang menjawab panggilan Cik Kop tadi kan, betul tak? Jadinya kami ceritakanlah apa yang jadi pada Awi dan Tam ni. Jadi Ayub pula buka cerita, semasa dia duduk mengutip kayu tadi tu. Yelah kan si Ayub ni tadi kerja dia kutip kayu api ataupun buat unggun api tu kan. Jadi semasa dia tengah kutip-kutip kayu kering nak buatkan unggun api tu, tiba-tiba dia boleh tersuluh saya tengah mengintai-intai dia waktu tu dekat belakang pokok-pokok buluh tu. Dan muka saya waktu tu yang dia nampak tu pucat, putih habis, putih melepah, macam pakai bedak tepung gomak gitu kan. Dan sengih saya ni lebar semacam dia cakap. Dan saya pada malam tu lah, kalau saya yang betul lah, saya yang betul waktu tu malam tu pakai baju warna kuning. Tapi menurut Ayub ni, saya yang dia suluh tu, yang ada dekat belakang pokok buluh tu, pakai baju warna putih tau. Melambai-lambai dia suruh datang ke pokok buluh tu. Itu sebab dia turun tergesa-gesa waktu tu. Belum reda takut kat hati dia tu, daripada dalam hutan kami terdengar tau bunyi daun dan ranting ni dipijak-pijak tau. Dalam hati waktu tu mungkinlah Cik Kop ni, ataupun mungkin kaki pancing lain. Tapi nyata tak ada siapa yang muncul daripada situ. Dan bunyi ranting ni dipijak ni semakin hencak tau, semakin kuat bunyi dia dekat kiri jalan tu. Dan sekejap di kanan, sekejap jauh, sekejap macam dekat. Memang kami waktu tu dah macam apa hal pula ni kan. Bunyi tu kan memang jelas kedengaran betul lah. Dan waktu ni si Tam mula bersuara lah, mengajak kami ni berkemas-kemas. Sementara dipanggil yang lain-lain ni untuk naik dan berkemas sekali lah. Dan firasat hati di Tam ni berkata, yang ini lain daripada perkara biasa, kata dia. Ini dah tak betul lah ni kan. Dan Cik Kop waktu tu masih lagi belum turun lagi. Dan Tam cakap, tak apa, dia tahu apa dia buat tu. Dan saya ni pula kalau ada Cik Kop ni, saya pun penakut tu dah tak kurang sikit lah. Sebab Cik Kop ni memang berani habis kan. Jadinya Tam segeralah turun untuk memanggil orang kata kawan-kawan yang lain untuk naik lah. Dan tiba-tiba Cik Kop ni pun muncul lah, macam sengih-sengih. Dan dia bergurau tak, dia bertanya, kami nampak ke hantu tadi? Dan malas nak melayan pertanyaan Cik Kop ni, kerana waktu tu kita orang ni masih dedor lagi, masih takut lagi waktu tu kan. Dan kami pun buat-buat tak dengar. Kita orang pun masing-masing tengah sibuk-sibuk berkemas lah. Jadinya bila kawan-kawan yang lain ni semua dah naik, tapi diorang ni hampa lah waktu tu. Kenapa? Sebab diorang langsung tak dapat ikan tau. Diorang ni macam mendapat satu isyarat lah tanpa bertanya apa-apa. Diorang pun terus lah segera ambil barang masing-masing dan kemas-kemas. Dan bila masing-masing dah ada dekat situ, diorang masing-masing hidupkan torchlight lah. Bayangkanlah ada 7 torchlight besar tau. Yelah masa tu seorang satu ada torchlight kan. Jadi cerahlah tempat tu. Jadinya unggun api tu kita orang siram tau dengan air. Dan selesai, kami pun mulalah bergerak naik. Dan si Tam ni di depan dan Cik Kop dekat belakang sekali tau. Jadi kami pun mula bergerak dan menyuluh jalan. Dan salah seorang ni tersuluh pucuk pokok nangka tau. Dan kami nampak macam beberapa biji mata berkilat dekat situ daripada atas pucuk yang paling tinggi sekali. Dan Cik Kop kata, alamak, mereka ni saja nak cari geruh aku nanti Zat hampa, kata dia. Macam marah lah. Jadinya semua nampak lah. Dan Cik Kop suruh kami jangan berhenti, kata dia. Jalan rapat-rapat. Jangan seorang pun tercicir. Dan saya ni dekat belakang Tam tau. Melintas je pokok buluh tu, kami dengar suara perempuan memanggil tau. Masya Allah,
apa lagi gangguan ni kan? Waktu ni dah semua dah terdiam tau. Hanya terdengar bunyi langkah kita orang waktu tu mendaki jalan tikus tu. Pelik betul. Kami tak dengar langsung tau suara cengkerik, suara unggas ataupun serangga-serangga lain malamnya, yang sepatutnya kalau kita lalu dalam hutan memang akan dengar. Dan keadaan waktu tu sangat hening, sunyi je masa tu. Dan angin pun macam langsung tak bertiup tau. Bunyi suara perempuan yang memanggil-manggil nama Cik Kop tu makin bertingkah-tingkah tau. Seperti lebih daripada seorang yang memanggil. Yakub, 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 Yakub. Macam tu lah. Sekejap dekat depan, sekejap dekat belakang, sekejap daripada atas pokok. Dan suara ni sayup-sayup tau, berkeliling macam halus je di bawah angin macam tu lah. Tak beranilah kami nak menyuluh dah waktu tu, kerana saya tahulah masing-masing dah mula ketakutan. Kecuali si Cik Kop ni dengan Tam tu. Dan telinga saya waktu ni dah berdesing dah, bagai nak gerak dia punya berdesing. Sepanjang jalan naik ke atas ni, kami dapat dengar tau, seperti ada orang berlari dekat belakang kita orang. Dan bunyi ranting dipijak-pijak, seolah-olah mengepung dan mengelilingi kami waktu tu. Korang bayangkan seram kalau betul-betul lah kita ada dalam kawasan hutan dan kita dengar seakan-akan kita dikepung. Meremang, mahu tak meremangnya. Baru je nak sampai ke jalan besar lah, tiba-tiba kami nampak seperti sosok seorang perempuan berbaju putih melintas dengan laju dan hilang di sebalik pokok tu. Allahu Akbar. Sama-sama je tapi sangat laju. Zoom, macam tu. Terkeluar jugalah latah jantan si Tam ni sebab terkejut waktu tu. Laju betul dia melintas kan, betul-betul depan Tam tu. Marunya tak melata. Dan Cik Kop waktu tu terus kata, amboi hang galak sungguh no kata kami. Kata Cik Kop ni, kalau hang berani hang tunggu sat. Aku nak hantar depa ni naik atas. Lepas tu aku mai balik. Hang tunggu sat. Kata Cik Kop waktu tu tau. Jadinya kami masing-masing waktu tu dah panik dah. Dan kami macam terkaku dah waktu tu. Tam yang tadi saya nampak dah genggam parang dia tau, macam dah nak meluru ke depan waktu tu. Tapi Cik Kop kata, jangan. Tak apa, hang tak payah buat macam tu. Biar pi kat dia. Hang tak usah hambat. Yang tu paling jahat, kata Cik Kop ni waktu dia. Selagi dia mendapat dengan aku. Jadinya Cik Kop suruh kami semua teruskan menapak, teruskan berjalan. Orang kata jalan mendaki bukit tu lah. Sebabnya dah dekat dah. Dan dah nampak dah cahaya lampu. Dan suara bertingkah-tingkah tadi memanggil-manggil nama Cik Kop pun makin lama makin perlahan. Dan last-last senyap macam tu dah. Bila kami semua sampai dekat atas jalan tu, naik saja ada limpahan lampu jalan tau. Dan nampaklah kenderaan kami dekat depan camp tu. Cerah, benderang camp tu tau. Dan Cik Kop suruh kami tunggu dia di guard post tu dan jangan terus balik, kata dia. Dan separuh jalan menurun ke camp tu, Cik Kop berpatah balik pergi ke arah chalet-chalet yang tinggal tu. Dan kami semua tak sempat bercakap sepatah pun. Dan cepat-cepatlah kami mengatur langkah masuk je ke kawasan camp tu. Jadi kami pun menunggu Cik Kop. Dan sewaktu menunggu ni adalah kami berkongsi-kongsi makan dengan pengawal keselamatan yang memang dah lali dah dengan gangguan-gangguan semasa bekerja. Dan pengawal keselamatan tu pun mengakulah yang Cik Kop ni memang orang yang sangat berani dan tak ada istilah takut dalam jiwa dia. Selamba je Cik Kop ni meronda seluruh kawasan camp tu buat clocking seorang diri bila yang lain terlalu takut untuk pergi tau. Macam-macam lah dia cerita. Dan pengawal keselamatan tu juga ada cerita lah. Dan kisahnya, selama dia bekerja dekat situ, sebenarnya macam-macam gangguan dia dan rakan sekerja dah hadap dah sampai dah lali dah. Dan tak lama kemudian, Cik Kop ni muncul lah sambil tersengih-sengih macam biasalah. Dan bila ditanya, ringkas dia cakap, benda tu marah sebab kami kacau kawasan dia. Dan bukan seekor tapi 7 ekor. Lebih daripada tu Cik Kop ni tak ceritalah. Dan kami pun tak nak tahu dah. Takut punya pasal kami tak balik malam tu kerana kena lalu kawasan berbukit dan hutan tu. Jauh jugalah dan memang tak berlampu dekat kawasan tu. Dan kami pun tak nak lah kena macam tadi. Takut weh. Sekali dia buat hal dekat tengah-tengah jalan, mana nak lagi kan. Yelah, bila Cik Kop dah tengok kita orang masing-masing muka dah pucat lesi malam tu, dia pun temankan kita orang sampailah ke pagi. Berporak je dekat guard post tu.
Tapi kami tak pun sentuh tentang gangguan tadi. Dapat tengok keindahan matahari terbit kat tepi pantai waktu tu. Tam, Awi dan Ayub pun berkatalah, kalau setakat gangguan biasa-biasa sewaktu mancing tu, mereka dah lali dah sebenarnya dan tahulah apa nak dibuat. Tapi gangguan kali ni melampau sangat. Jadi kami bertujuh ni tak termasuk Cik Kop lah yang datang lambat tu. Mungkin jugalah jadi penyebab. Cik Kop kata benda tu pun 7 ekor. Kerana dah biasa memancing malam, diorang tahulah tentang pantang larang dia. Tam dengan Awi ni yang selalu ikut Cik Kop mancing ni, kadang-kadang sampai ke tengah laut, lagilah tahu pasal pantang larang laut. Dan sampai hari ni lah, Cik Kop tak cerita apa yang dibuat dia pada benda tu. Dan mereka pun dah jarang mancing kat situ lagi pada waktu malam. Dan saya pula, kalau balik mestilah pergi ke camp tu. Macam dah jadi perkara wajib lah bagi saya ni. Tapi saya pergi siang je lah, malam dah tak pergi lagi kan. Dan itu adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah yang Abang KSM sampaikan kan. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini sehingga akhir. Minta maaf sangat-sangat sekiranya ada tersalah kata, terkasar bahasa dalam menyampaikan kisah pada kali ini ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.